Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Apa khabar saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian? Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi menjadikan tontonan Tanyalah Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang menarik, iaitu berkaitan didik anak sepadan zaman.
dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik. Jadi kepada seluruh keluarga besar Tanya Ustaz yang ada sebarang persoalan berkaitan topik kita pagi ini, anda boleh sahaja ke ruangan Facebook kami, tinggalkan soalan di situ dan pastikan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa dan yang ketiga sebarkan kepada orang lain. InsyaAllah pada pagi yang indah dan barakah ini kita akan bersama dengan panel kita, siapa lagi yang telah diwawarkan, iaitu Al-Fadil Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, cantik baju Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Juga kepada sedang penonton, kalau nak buat panggilan boleh sahaja buat panggilan ke 18881677. Dan insya-Allah seperti biasa kita buka dahulu perbincangan kita pagi ini dengan mukaddimah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati adinda saya dan yang Hakim, tak dilupakan kepada semua rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Moga Allah memberikan keberkatan berkat pada hari Sayyidul Ayyam, hari pada penghulu bagi sekalian hari, dan juga bulan yang baik, bulan-bulan haram, ini bulan Zulhijjah. Kita masih meniti hari-hari terakhir sebelum berakhirnya, lebih kurang lagi separuh lagi perjalanan, lebih 2 minggu. Kita akan buka lembaran baru, buku yang baru masuk kepada 1 Muharram. Kalau bulan 12 ni dia senang kira. Orang kita mungkin dari tahun Masihi ni dia hafal dah. Bulan 12 tu kira buah-buah lah nak penghujung. Tapi bagi tahun Islam itu adalah Zulhijjah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, maka satu tajuk perbincangan yang sangat baik bersama-sama kita kupas dan kita tuntaskan perbincangan berkaitan didik anak bersepadan dengan zaman ataupun bersesuaian dengan zaman. Bukanlah panel yang bercakap itu adalah seorang pendidik yang terlalu baik, tetapi pada saya kita sama-sama improvise dengan apa yang disebutkan oleh sabdaan Nabi, apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disebut oleh para ulama kita. Maka untuk pagi ini kita menyusun juzuk by juzuk itu agar bukan kita nak mencari siapa salah dan siapa betul. Pada saya ilmu parenting ini adalah ilmu yang takkan pernah habis. Ilmu yang takkan berpenghujung dan tidak ada ilmu yang betul dan salah. Ilmu yang ada adalah sesuai dan tak sesuai sahaja. Kan? Mungkin sesuai pada anak saya, tak sesuai pada anak Ustaz Hakim. Kan? Tak sesuai pada anak kita dua, sesuai pada anak orang. Betul. Kan? Berbeza jantinanya. Jadi dia sangat subjektif. Maka kita perlukan perbincangan yang mendalam. InsyaAllah kita cuba usahakan mana yang terbaik agar pada pagi ini setidak-tidaknya paling koman, paling cak ayam pun agar semua mendapat kebaikan yang sama, keberkatan yang sama. Paling koman pun mendapat keberkatan melalui ilmu, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan pergi kepada soalan-soalan ditanya untuk meraihkan rakan-rakan kita yang lain. Pagi ini kita live. Maka moga-moga dengan live tersebut memberikan kebaikan bersama, insya-Allah. Ya betul. Saya suka dengan ayat Ustaz tadi, iaitu kita nak mencari satu jalan yang sesuai untuk mendidik anak-anak kita, lagi-lagi di zaman yang penuh dengan ujian ini. Baik, kita terus meraihkan soalan pertama pagi ini dari sahabat kita Azliana Syahairi bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Didik anak sepadan zaman. Adakah yang dimaksudkan didik anak sepadan zaman sama maksud dengan kejutan budaya? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada soalan pertama yang cukup baik untuk pembukaan gelanggang kita pada pagi ini daripada Puan Azliana Syahairi berkaitan didik anak mengikut zaman ni adakah bermaksud kejutan ataupun culture shock tersebut. Maka tuan-tuan, satu kalam yang sangat masyhur yang kita selalu dengar, ini bukanlah hadis Nabi, inilah kalam daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menyebut berkaitan didiklah anak kamu mengikut zamannya kerana mereka tidak hidup di zaman kamu. Maksudnya apa? Is how Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengajak kita agar kita rasional, untuk kita fleksibel dalam pendidikan kepada anak. Jangan kita
jumud ataupun kita terlalu autokratik dengan hanya satu sistem. Betul. Kan contohnya kita dibesarkan daripada satu pendidikan, maka belum tentu pendidikan yang sama yang telah kita dapat kita boleh untuk apply kepada anak-anak kita. Betul. Nah, kalau kita zaman dulu kita selalu cerita anak kita dulu susah dengan pendidikan, nak pergi sekolah kena jalan kat dalam kebun getah, kan. Lepas tu apa ni, seliput kasut getah dulu kita ibuh dalam plastik. Kan, sebab tak mau kasut kotor. Maka adakah salah dengan kita bercerita? Tak salah. Tetapi kalau kita nak suruh mereka buat keadaan tersebut, memang balik awal budak-budak ni. Kan? Terus teranglah, terus terang Gen Z ataupun Gen Beta Alpha ini yang lahir daripada 1995 atau 2000 ke atas lah. Nah, ataupun kita kata 2010 ke atas ini adalah golongan yang sangat manja. Sebab tu kalau kita tengok baru-baru ni depa kantin universiti tutup, riau. La ilaha illallah, apa lok sangat. Kalau kita duk bayang zaman kita tu 90-an, 80-an pun kita rasa benda tu takkan berlaku lah. Apa masalah kafe tutup? Lah ni pula adanya macam-macam platform servis penghantaran. Betul. Kan? Tinggal tak main tolong suap dia dalam mulut. Zaman kita mana ada benda-benda tu, Ustaz? Saya ingat lagi zaman saya duduk universiti dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, awal nak lapak makanan, Ustaz, kayuh gerek ni, kayuh basikal ni, daripada Universiti Pertahanan nak pergi ke kamp Sungai Besi tu, kena lebih kurang 10 ke 15 km perjalanan kayuh basikal. Nak beli makan sebiji burger ya, Ustaz, tokak burger tu kat luar, balik lapak balik. Tapi tak ada pula kerja. Nak abang kata, ya Allah, dia generasi merah, mungkin kita kata generasi agak manja, tapi kita bukan nak berbincang soal siapa betul dan siapa salah. Ya, mereka manja, tapi mereka ada kelebihan yang luar biasa yang lain yang tak ada pada kita dengan mendepani dunia moden hari ini. Dan disebut juga dalam satu petikan yang ditulis oleh Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri pada 2015, 1 Julai 2015, dalam Bayan Linas catatan yang ke-30, menyebut tentang satu kalam yang sama seperti mana Sayyidina Ali karamallahu wajhah daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, dirilah anak-anakmu itu berlainan dengan keadaan kamu sekarang, kerana mereka telah dijadikan Allah untuk zaman yang bukan dengan zaman kamu. Maksudnya, mereka tak hidup zaman kita, maka jangan menyamakan gaya pendidikan yang sama dengan cara untuk kita nak rasionalkan dengan cara yang sama. Karena inilah yang mungkin dibebankan dengan Gen Z. Kalau kita tengok data dikeluarkan daripada laporan buruh, statistik turnover yang sangat tinggi. Apa maksudnya? Mereka masuk dan keluar kerja sangat laju. Disebabkan mereka bertemu dengan majikan-majikan yang duduk pada Gen Y, Gen X ataupun baby boomers lagi lah. Kita dah rasa macam aku dulu kerja macam ni, hang kena ikut macam ni juga. Sahabat saya 3 hari lepas saya jumpa dengan dia, beliau masih dalam servis lah. Saya 4 tahun dah saya berhenti dalam Angkatan Tentera, tapi dia masih sekarang dengan berpangkat kapten di Sarawak, Regimen Sempadan. Saya tanya dia datang sini apa pali, saya tahu dia kata datang ke Semenanjung sebab ada orang yang absent. Maksudnya baru lapor unit 2 minggu, lepas tu absent. Tanya kenapa? Sebab tak tahan. La ilaha illallah. Saya tanya, ada kena pukul kau, kena reggae apa? Tak ada kena pukul, tak ada apa. Cuma biasalah bila masuk YO yang officer ni, depa dia reggae lah sikit, bukan pada saya selagi dia tak sentuh apa semua tu pukul dan sebagainya, is normal lah. Dan untuk menyambut kedatangan adik-adik baru ni, jangan pukul-pukul sudahlah kan, ragging, bagi kerja sikit apa semua tu. Tapi manja, dia tak boleh lari terus. Lepas tu kita kata dia awak yang dulu hang tak decide waktu 9 bulan training dekat PD, waktunya kalau kamu rasa tak tahan, you tarik diri. Betul. Agar kuota itu dapat diberikan kepada orang yang betul-betul layak nak betul-betul kerja. Bila jadi macam tu, kesian kat dia dan kesian kepada semua pihak. Pihak Kementerian Pertahanan pun pening, pihak dia pun pening. Sebab apa? Dia kalau dia keluar, kalau bukan daripada medical board, dia kena bayar balik berapa puluh ribu denda. Banyak. Kan? Maka lah ni dia ada rasa dipaksa. Servis yang kuota pangkat dia itu dah diberikan kepada orang yang salah. Maka sebab tu bila tanya sebab apa, mak ayah paksa. Lepas tu ambil ayah dia paksa dia tu suruh dia. Tak boleh macam tu. Maka sebab tu
Ustaz, at least kita pagi ni kita kendurkan sikit bahawasanya saya juga sebagai seorang ayah banyak kesalahan yang kita buat. Kita mengaku kita salah untuk kita betulkan sama-sama agar belum terlambat. Better late than never. Untuk kita betulkan kalaulah mungkin ada kesilapan dari segi resepi-resepinya. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, jadi antara perkara yang kita risaukan adalah manja dengan masalah. Kalau manja dengan ahli keluarga, no problem. Jadi itu antara perkara yang perlu kita fikirkan bersama. Baik, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dari papan terbuat pintu, dibuat sepenuh jiwa raga. Barang siapa menuntut ilmu, mudah kakinya menuju ke syurga. Terima kasih kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Baik, kita nak meraihkan soalan yang seterusnya dari Wak Dosh. Assalamualaikum Ustaz, da'i, kru-kru program Tanyalah Ustaz dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Waalaikumsalam. Ada ibu bapa tidak menegur dan memperbaiki sikap buruk anak-anak seperti menipu, mencuri dan mencarut dengan alasan mereka masih kecil. Malah kadang-kala perbuatan tersebut dianggap melucukan. Bagaimanakah kaedah mendidik anak-anak dalam Islam mengatasi masalah ini? Apakah ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? #biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada Wak Dosh atas soalan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya berkaitan anak buat silap. Kan, anak buat salah dengan kesalahan yang memang betul-betul salah lah. Ini bukan tipu-tipu punya. Mana kesalahan yang memang dia buat. Contohnya mencuri, pergi rumah orang ambil barang, kan, lepas tu buat balik, lepas tu buat tantrum. Kan, dah lah ambil barang orang, lepas tu raya-raya nak bawa balik pula. Itu hak orang, salahnya tetap salah. Baik, ni di antara pendidikan awal yang cukup salah daripada kita sebagai mak dan ayah kepada anak-anak apabila kita menganggap bahawasanya apabila dengan kita marah itu adalah benda yang akan menjadikan satu bentuk yang tak baik kepada anak. Tidak. Tuan-tuan kena faham, dalam kajian dia berkata apa? Dalam kajian psikologi kepada budak-budak, kalau kita baca tentang children and psychology, bagaimana budak-budak ini mereka tidak faham what's right and what's wrong. Apa yang salah dan apa yang betul itu mereka tak boleh nak justify. Dari segi dengan kepala otak ni dia tak boleh lagi nak, dia panggil cannot brain lagi. Siapa yang nak menentukan, siapa yang nak tunjukkan what is right and wrong? Mak dan ayah. Yang ni yang Nabi sebut di dalam hadis. Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Makna fitrah ni apa? Dia pun lahir dalam keadaan yang orang kata juruh molek. yang tak merapu lah. Tak merapu, tak ada nak buat benda-benda tak senonoh, orang kena pergi tak lolak lah. Kan? Siapa yang nak mencorakkan anak-anak ni? Mak dan ayah. Fa'abawahu, Nabi kata. Baik dan buruk dia itu adalah ditentukan agamanya, kehidupannya, akhlaknya, pendidikannya, semua benda mak ayah yang tentukan. Budak-budak lahir tak ada, kita tengok keluar-keluar isap ganja, tak ada. Minum air ketum, tak ada. Betul. Mereka ada dalam keadaan yang fitrah. Maka kalau anak itu berbohong, ketahuilah kita yang mendidik dia untuk berbohong. Dah Ustaz, saya tak ajak. Tuan-tuan, kita ajak. Saya bagi contoh mudah. Bila anak kita mencuri di rumah orang, mencuri ni maksudnya apa? Ambil barang orang buat balik, itu curi ya tu. Secara tak langsung dia tak, Ustaz, tapi dia ambil tu adalah budak-budak. No. Kalau kita tak tegur dia daripada kecil, contoh dia ambil barang, duduk dalam kereta, dia kata, kita tengok dia main kereta, kita tanya, ni kereta siapa dia ni? Hak rumah tadi ke? Dia gelak. Ada orang yang dia buat konten tu. Dia ambil video anak saya pagi ni tak sengaja ambil barang orang. Dia tak ada. Dia tak sengaja, tapi kita sengajakan keadaan itu, so kita benarkan. So apa yang berlaku adalah next time dia tahu benda itu dibolehkan. Pada dia, otak dia sedang berfungsi mengatakan bahawa boleh ambil barang orang, but my mom and my dad tak marah aku. Bukan nak suruh marah pi jack tengah belakang dia, bukan nak suruh pi tampak dia, tidak, tetapi pesan kepada dia. Ni awak abang pergi ambil, awak along pergi ambil barang orang ni, tak boleh. Salah ni ambil barang orang. Abang seronok tak? Dan budak dia suka kepada kena explain kenapa tak boleh.
Ni tahu tak abang seronok tak kalau orang main rumah abang ambil mainan yang abang sayang, yang abang suka. Abang nangis tak kalau barang abang hilang? Dia akan mula kepala otak dia akan delete. Dia mungkin tak faham ketika tu, tapi dia mula analyse. Yeah. Oh, mestilah aku tak seronok. Dia akan jawab sendiri. Oh, tak mau mana boleh ambil barang adik? Tu adik ambil barang orang. Dia mula dah. Oi, betul juga. Ya, mungkin dia menangis ketika tu, maka berpegang dengan satu. Saya ingat saya seronok bila Sultan Johor dia keluar satu nasihat. Dia kata apa? Biar anak menangis sekarang, jangan kita menangis kemudian. Masya Allah. Betul, kita marah dia nangis, tantrum dia sekejap je. Darah anak kita menangis sama macam Ahmad Albab. 6 hari 4 malam tak adanya. Dia nangis. Saat lagi kita divert dia, siapa nak aiskrim angkat tangan. Wah, senyap terus dia. Lupa dah tadi. Jumpa aiskrim pula. Tak dapat aiskrim, dia nak berlaling pula. Maka hati-hati. Dan saya rasa salah satu benda yang sangat banyak berlaku dalam sistem pendidikan kita adalah, contoh, kalau kita nak keluar pergi surau masjid atau pergi kerja, anak kita riau nak ikut kat pagar rumah. Maka ketika tu kebanyakan kita kata apa? Kita pergi abang kat dia, diam adik, diam sekejap lagi, Walid balik, abah balik, daddy balik, beli aiskrim, beli coklat. Yeah. Dia riau, dia daripada riau tu dia dengar, okey, dia kena dah digula-gulakan. Kan? Maka dia pun kena on. Dia pun berhenti, dia kata okey, bye-bye, tatum kita pun keluar pergi sembahyang, masjid surau, pergi kerja. Time balik, kita dah lupa dah sebab perkataan tadi hanya nak menyenangkan dia ketika tu. Dia budak-budak dalam kepala otak dia, apa yang kita cakap semua betul. Apa yang kita gaduh, apa kita lontarkan, betul kalau kita bergaduh laki bini, kita keluarkan perkataan kesat, masuk dalam memori yang long term dia akan kekal. Yeah. Dia akan buat benda yang sama. Kajian dibuat apa? Mak ayah yang banyak bergaduh depan anak-anak, anak akan jadi orang yang sangat pandai baran. Sebab apa? Dia absorb that word yang bad word tadi akan masuk dalam memori otak dia. Yeah. Rumah anak yatim kami tolong jaga. Kebanyakan budak-budak ni yang buat masalah, bila kita tanya balik apa, mak ayah selalu gaduh. Ayah pukul mak depan. Mak, alah ni mak gangster, mak 3 line 4 line ni dia tebai balik lelaki, jangan dia buat main. Maka benda itu akan jadikan sifat penendam dan permusuhan kepada anak itu. Mereka dipanggil apa? Unsettled business itu berlaku dalam diri. Dipanggil emotional damage. Maka tuan-tuan, bila anak kita balik, anak tanya, daddy, Walid, mana coklat tadi yang janji tau? Ketika tu apa yang berlaku, kita akan mula berbohong. Allah, kan, kedai tutup. Okey, dia lesson learn, dia belanjak satu. Okey, kedai tutup. Esok dia tanya pula, Walid, tadi adik lalu dengan mama, kedai buka, kenapa tak beli lagi coklat? Pembohongan yang kedua akan berlaku, tak bawa duit. Yeah. Maka apa yang berlaku adalah daripada pembohongan yang pertama tadi untuk menghalalkan perbuatan kita pergi surau masjid, pergi kerja, maka kita akan memperanakkan pembohongan yang kedua, pembohongan ketiga. Sebab tu dia kata apa? Orang yang mula berbohong, maka dia akan terus berbohong. Kerana apa? Nak menutup pembohongan yang lain. Yeah. Dan apa yang berlaku adalah, tuan-tuan jangan pelik, bila besar-besar anak akan mula belajar berbohong dengan kaedah yang sama yang kita buat. Cikgu telefon ni, pakcik, abang saya nak tanya, anak abang dah seminggu tak main sekolah. Marah kita, mana ada, saya duk hantar dia sekolah hari-hari, depan itu pagar. Yeah. Dia balik rumah, kita dah bara gila ni, cikgu abang memang confirm dia tak ada dalam kelas dan sebagainya. Tuan-tuan, dia balik-balik kita tanya, Along pergi mana hari ni? Pergi sekolah. Along pasal duk bohong, saat lagi sakit dengan ayah kot. Ada, pergi sekolah betul? Yeah. Cikgu baru call tadi seminggu Along tak masuk kelas. Pergi sekolah, kelas tak masuk. Siapa yang ajak tu tuan-tuan? Kita lah sebagai mak dan ayah. Maka tolong tegurkan anak, biar anak menangis. Jangan kita yang menangis kemudian. Dan tak apa dia menangis sekejap. Saya kata tadi jarang anak menangis sampai 24 jam. Sampai hilang kotak suara tak. Kalau dia menangis sebab dia tantrum, is going to be very sekejap saja, and then dia akan getting better. Itu adalah memang perangai budak-budak yang tantrum pun. Apatah lagi tantrum dalam bentuk kita menegur dia buat salah. Kalau tantrum yang dia nak benda yang tak salah pun sekejap, apatah lagi benda yang dia salah, bagi itulah pendidikan pada dia. Tuan-tuan, kalau anak kita jadi kurang baik hari ni, itulah kesalahan kita. Kita betulkan balik. Dan tidak ada istilah yang terlambat, insya-Allah. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, soalan saya gini Ustaz. Ustaz, semua orang nak anak jadi elok. Anak saya ada anak, Ustaz pada anak. Kalau boleh anak tu nak jadi Qurratul Ayun, penyejuk mata hati ibu dan ayah. Tapi kadang-kadang kita dah didik daripada kecil. Apabila dia besar,
dia dah tinggal berasingan dengan kita, contohnya di IPDS ke asrama ke, dia pengaruh rakan sebaya ni cukup kuat, Ustaz. Dia kadang-kadang dia lagi ingat apa yang rakan dia buat, dan apa yang kita pesan ni kadang-kadang tak ingat. Depan mata kita tu dia pijak semut tak mati, belakang kita anak gajah pun lari. Jadi itu yang jadi masalah, Ustaz. Jadi bagaimanakah kaedah terbaik lah, Ustaz? Kita dah ajak dia, kita dah didik dia dalam kandungan lagi, dan apabila dia dengar rakan dia lagi hebat pada kita, nasihat rakan perangai rakan lagi hebat pada nasihat kita. Jadi itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi, ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar, pemanggil setia ujung nyawa kita. Menarik soalan beliau tentang kadang-kala kalau di rumah baik dengan kita, tapi yang menjadi cabaran adalah bila mana dia berkawan, bersahabat dengan kawannya di luar sana, Ustaz. Bagaimana? Baik, terima kasih pada ayahanda kita Tuan Haji Omar yang saya rasa dia lah yang tak relax punya penonton yang Masya Allah setiap kali beliau akan ada bersama. Saya beli pantun yang dia jual tadi, saya beli dulu. Makan nasi lauk ikan hiu, terima kasih, I love you. Allahumma salli ala Muhammad. Bila tanya tentang kita dah didik anak, dah usaha the best dah untuk kita memberikan pendidikan, memberikan didikan, memberikan akhlak teladan yang baik. Tiba-tiba nak jadi juga ujian ke atas, nak buat juga benda yang pelik-pelik. Maka Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Pegang genggam hadisnya elok. Nabi kata apa? Orang yang boleh beribadah, yang dia sabar dengan ujian yang Allah bagi kepada dia, walaupun dia dah jaga, orang kita panggil habis meta dah ni jaga, kan duk kepung ni kira dah sungguh-sungguh dah, tapi masih lagi tiba-tiba berlaku benda yang di luar kawalan. Tuan-tuan kena ingat, dalam kehidupan kita ada benda di dalam kawalan. Yang kedua, di beyond our control, di luar daripada kemampuan batasan kita untuk nak jaga. Maka tuan-tuan, maka ini anggaplah ia sebagai ujian yang Allah didik sabar. Kan, ada hamba Allah yang diberikan ujian, dan kita tak tahu dengan kenakalan anak tu sekarang belum tentu dia nakal kemudian. Ada seorang makcik datang di office, dia jumpa, dia kata, Ustaz, anak saya 5 orang, semua alhamdulillah 5 orang, dia kata semua okeylah kecuali seorang. Dan 5 tu sesuai seorang. Dia kata yang 1 sampai ke 4 tu, dia kata kira kalau pergi sekolah ni semua dapat nombor 1. Kalau exam ni kau kembang lah hidung ni kan, kembang hidung ni. Sebab apa? Anak pandai, cikgu kan puji, anugerah cemerlang daripada kakak sampai nombor 4. Kira tak ada masalah lah yang mereka buat dari segi akhlak dan akademik. Tapi yang bongsu tu dia kata, ya Allah Rabbi Ustaz, saya rasa sampai dulu waktu budak tu kecil, sampai dia kata sila ambil anak waktu kat hospital. Maksudnya macam bukan dia. Dia ni duk marah, dia kata awak lah hang tak jadi macam abang kakak. Awak hang ni perangai macam pelik sangat ni. Mengaji tak boleh belah langsung. Kalau dulu 21 hak ni konsisten nombor lah. Kalau pi exam tu tahu dah, kalau pi saya muka rekod tu sampai mak dia kata kalau abang-abang kakak lu semangat pi awal. Sebab apa? Tahu dah anak akan dapat nombor 1 dan straight A. Hak last tu dia akan pi nombor last. Sebab apa? Dia tahu dah anak dia confirm dapat nombor last. Telefon cikgu duk mai cerita semua tentang masalah. Tapi dia kata Ustaz, last dia kata Ustaz, saya bersyukur Allah tak makbulkan doa bagi dia jadi macam kakak dengan abang dia. Terkejut kita. Dia kata saya bersyukur Allah tak bagi jadi tu. Saya kata kenapa pula dah? Orang nak semua anak yang baik-baik, kita doa minta tadi Tuan Haji Omar kata apa? Khurrata'in wa ja'altana imama. Minta Allah jadi penyejuk mata pada zuriat kita. Tapi dia kata apa? Saya bersyukur Allah tak bagi jadi macam kau. Kan cemerlang tu benda yang kita nak, akhlak baik yang kita nak pada anak kita. Tapi dia kata sebab apa? Dia kata hari ni Ustaz, 4 orang abang dan kakak dia, mereka baik Ustaz. Tak ada satu pun bagi saya sakit hati. Tapi semua berjaya sangat Ustaz. Ada seorang pengarah hospital, yang kedua duduk di Dubai, yang ketiga arkitek yang agak terkenal di Malaysia ni. Subhanallah, hebat-hebat anak dia. Dan anak dia bagus dengan dia. Tapi Ustaz, dia pun sibuk Ustaz, setahun 2-3 kali dia boleh balik dengan kesibukan dan komitmen yang Allah bagi kepada mereka. Yang anak yang saya kata bodoh dulu, anak yang saya kata tak pandai, anak yang saya doa jadi macam kakak dengan abang dia. Hari ni kerja kampung Ustaz, gaji 500-600 ya. Tapi ya Allah Ustaz, dia lah tempat saya rajuk, tempat saya apa-apa benda yang saya nak cerita. Sakit, demam, pakai, minum, berak, kecing saya Ustaz, dia yang jaga. Pagi-pagi dialah yang main kat depan rumah bagi makanan, beli roti canai kat saya. Sumbangan dia mungkin nampak kecil, tapi dialah hari ni tempat saya bergantung juga Ustaz. Masya Allah. Bayangkan kalaulah Allah makbulkan doa dia dulu, yang dia rasa dia betul tadi minta jadi macam kakak dengan abang dia. Hari ni dia duduk seorang. Allah. Tu kata hikmah ni barang kita tak tahu. Maka mungkin siapa yang dah didik anak yang terbaik, Allah masih bagi memberikan ujian. Mungkin itu adalah ruangan
syurga yang Allah nak bagi melalui anak kita dengan pahala sabar mujahadah daripada kenakalan dia sekarang, mungkin kemudian akan diberikan dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra, membicarakan topik berkaitan didik anak sepadan zaman. Jadi kepada anda yang ingin bertanya, boleh ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Johara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Di zaman moden ini, bolehkah kita mendidik anak mengikut cara Luqman Al-Hakim? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Johara atas soalan. Okey, baik. Terima kasih kepada Kak Johara kita di atas soalan berkaitan boleh tak kita nak didik anak mengikut apa yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran, sehingga kan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bercerita hebatnya Luqman Al-Hakim ini sampai kan ada surah yang mana namanya nama Luqman, surah Luqman kan. Allahumma salli sebelum daripada surah Sajadah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok bagaimana adakah relevan ke tidak bahasa mudahnya, sudah pastilah Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang diturunkan bersesuaian bukan sampai kiamat Ustaz, sampai hari akhirat pun masih bermanfaat. Dalilnya apa? Manusia berhajat kepada syafaat Al-Quran. Betul. Nah, maksudnya bukan dekat dunia aja dia punya kerasionalan itu malah dari segi kebaikannya juga diberikan juga pada negara akhirat. Baik. Siapa Luqman Al-Hakim ini? Dia dalam riwayat bercerita bahawasanya pendapat yang paling kuat daripada kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i bercerita Luqman Al-Hakim ini dia bukanlah nabi ataupun rasul. Cuma dia adalah ahli hikmah yang Allah memberikan kecerdikan akal itu dalam pendidikan. Maka dia memberikan nasihat kepada anaknya. Maka Luqman Al-Hakim juga hidup di zaman Nabi Daud AS. Bagaimana pesanan yang diberikan itu, saya rasa kalau kita ambillah secara khilasah saja, dalam surah Luqman ayat bermula pada ayat 13 sampai ayat 19 ada 6 nasihat. Tuan-tuan tulis sambil-sambil kita ambil manfaat. Tuan-tuan yang sedang menonton di mana-mana platform, saya mohon kerjasama untuk bantu untuk sebar-sebarkan. Tekan butang share, bukan payah pun. Sebab ni ada 6 pesanan yang kita khilasahkan dalam buku ni berkaitan tentang Luqman Al-Hakim. Apa pesanan dia kepada anak dia? Nak relevan ke tidak pesanan tersebut? Yang pertama ayat yang ke-13. La isyraku billah. La tusyrik billah. Janganlah kamu mensyirikkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab syirik ni Allah kata apa? Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Disebut dalam hadis Nabi. Dosa yang Allah takkan ampun sampai bila-bila. Forever and ever. Adalah dosa isyraku billah. Mensyirikkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni yang disebut oleh Luqman Al-Hakim. Baik. Ribuan tahun dulu ni, zaman Nabi Daud AS maupun 6,000 tahun yang dulu dah dipesan oleh Luqman Al-Hakim. Maka relevan ke tidak? It absolutely 200% sangat rasional. Betul. Yang kedua, disebut oleh Luqman Al-Hakim, apakah nasihat pada ayat yang ke-14? Disebut wawasainal insa tentang untuk diwajibkan ke atas kita ini hamalathu wahnan ala wahnin wa fisal fi amain, untuk kita berlaku taat kepada ibu dan ayah kita. Fi amain dalam ayat Quran sebut apa? Kerana apa? 2 tahun mak tu menyusukan hang. 9 bulan dia kandungkan hang. Maka alangkah peliknya perangai, tak sedonohnya, loklaknya perangai kita dah tolong jaga kalau tahu daripada kecil perangai macam dipici hidung lah dia kata kan. Penat mengandungkan, jaga pula waktu baby tu dia main perangai macam-macam ragam saat dia kembung perut kan. Bukanlah nak boleh abang je terus, kalau kembung perut dia tak boleh abang, dia riau sepanjang masa. Kan dia kembung perut, berak tak boleh pun riau. Kan lapar pun dia riau. Hantarlah WhatsApp lain kali. Tapi nak buat macam mana? Itu ujian Allah bagi kepada ibu. Maka sebab tu selayaknya karamah hidup kepada seorang manusia itulah ibu dan ayah dia. Yang ketiga dia pesanan, Luqman Al-Hakim pesan apa? Yang Allah nakalkan dalam Quran kepada anaknya, janganlah bila mana taat kepada mak dan ayah
selagi mana mereka tidak menuruh buat benda yang Allah larang. Selagi mana tak bercanggah dengan syariat, maka wajib kena taat. Hatta kalau mereka suruh buat benda yang tak elok pun, jangan kamu buat. Tetapi jangan kamu memberikan akhlak yang buruk kepada mereka. Mus'ab bin Umar ketika mana dia masuk Islam, mak ngayah dia masih lagi bukan Islam, masih kafir. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah, Nabi kata apa? Layan mak kamu seperti mana kamu layan sebelum ni. Walaupun dia berbeza agama dengan kamu, wajib kamu kena menunjukkan akhlak yang baik kepada mak dan ayah kamu. Ini yang ketiga. Yang keempat, dipesan apa? Sebesar manapun amal yang kita lakukan, walaupun sebesar sawi ataupun di dalam batu ataupun di dalam tempat yang kecil, daripada ayat yang ke-16 17 bercerita tentang lebih kurang dia kata apa? Setiap benda yang kita buat ni, faman ya'mal misqal zarratin khairan yarah. Seperti mana ayat dalam surah Zalzalah. Pasti akan ada timbal balik dia. Pasti akan ada balasannya. Nah, maka teruslah buat kebaikan walaupun tekan butang share. Walaupun sebarkan link-link kebaikan. Walaupun ajak anak kita dengan teladan yang baik, percakapan yang baik, akhlak yang baik. Yang kelima, Allah kata apa? Melalui Luqman Al-Hakim, dirikanlah solat dan buat kebaikan. Kena ajak anak kita untuk semayang. Nah, dalam banyak-banyak syariat yang diajarkan paling awal bukan puasa, semayang. Dan yang terakhir dan yang keenam, jangan sombong dan angkuh, kerana inilah maksiat yang pertama berlaku dalam alam ini daripada iblis. Laknatullah. Jadi ajak anak. Lepas tu kalau anak kita suka cerita-cerita, contoh dia kata, hantar dah ayah aku ada kereta besar, kena pesan, jangan duk habaq benda tu. Pantangkan dia. Kalau ayah aku ada duit banyak, jangan habaq dia, inilah perbuatan yang salah. Kalau mereka terus buat, tegur dia. Kalau perlu kepada sedikit untuk kita bagi denda dia. Kerana itu adalah gimmick gimmick awal untuk keangkuhan terwujud pada anak. Dia mula bercerita dengan benda-benda. Contoh kita bagi duit sekolah banyak kepada anak. Lepas tu kalau boleh kena tanya kat guru sekolah, biasa average duit sekolah anak di kelas tu berapa. Jangan kita bagi lebih sangat, sebab boleh membina karakter yang tidak baik kepada anak, sebab dia rasa duit dia dapat banyak pada orang lain. Bagi tak apa, bagi dengan kadar yang kurang pada orang pun okey. Biar dia rasa kata ada orang lebih baik pada dia. Agar tak wujud keangkuhan untuk kita trigger untuk jentik pada phase awal itu. Kalau kita bantras daripada awal, insya-Allah mudah-mudahan ke depan Allah bagi kebaikan yang lebih banyak untuk pendidikan anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jadi itu 6 pesanan yang boleh kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita nak meraihkan pula seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Rasulullah. Soalan begini saja Ustaz. Apakah faktor utama mendidik anak sepadan zaman supaya ianya mempunyai jati diri, akidah yang baik dalam situasi persekitaran mempengaruhi pemikiran mereka masa kini? Itu soalannya. Sikit pantun. Bawa anak pergi sembahyang, tinggal sebentar di padang taman. Hidup berkeluarga, berkasih sayang. Jangan sampai ketinggalan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada tuan yang bertanya. Bila dengar pantun lupa pula soalan yang ditanya. Jadi faktor utama Ustaz, bagaimana untuk kita menjadikan anak kita ini dari sudut akidah terjaga, akhlak terbina Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Ismail Mak Isa. Ya, betul. Daripada Sungai Buloh. Ini pun masya-Allah manusia-manusia kiriman Tuhan yang luar biasa lah pada saya. Mereka tak ada ikatan apa-apa, aku ada kontrak kena tengok ke apa, tak ada kan. Tapi mereka kekal setia, mudah-mudahan hashtag hingga hujung nyawa. Amin. Macam drama filem lah pula. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, soalan berkaitan faktor-faktor yang untuk menjadikan anak kita ni terjaga dari sudut akhlak, akidah dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk soalan yang sangat baik, untuk panduan saya jugalah. Saya yakin Tuan Haji yang bertanya tu jauh lebih banyak pengalamannya dalam pendidikan pada anak-anak. Saya baru menjadi seorang ayah, baru tak sampai 10 tahun lagi pun. Anak saya sulung baru nak masuk 10 tahun. Kan? Dan Allah SWT baru ada 6 orang anak. Mungkin yang lain jauh lebih banyak pengalamannya. Cuma apa yang diajarkan di antara disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala hampir 1000 tahun yang lepas. Imam Ghazali hidup pada tahun 500 Hijrah dan wafat pada tahun 550 Hijrah. Maksudnya almost 900 tahun lebih lah. Disebut berkaitan bagaimana pendidikan kepada anak ini harus mengajarkan mereka yang pertama dalam satu hadis Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
kena ajarkan pada anak kefahaman tentang kecerdikan akal itu bukanlah pada sijil. Bukan kita salah mengaji sampai PhD, tak. Saya mengalu-alukan, tuan-tuan tolonglah mengaji sampai tak larat nak mengaji sampai matilah bahasa mudah. Tapi nak abang kata kecerdikan akal itu ukurannya adalah pada yang pertama Nabi ajarkan kita adalah mandana nafsahu, memperbanyakkan muhasabah diri. Kena didik anak kita untuk muhasabah. Apa perbuatan yang dibuat itu akan ada konsekuensesnya. Akan ada kesan yang diterima. Contoh dia ambil barang di rumah orang. Kenapa kada ni salah ni perbuatan Fatih tak boleh ambil barang di rumah orang. Sebab kalau orang ambil barang Fatih itu kesannya. Betul. Dia akan rasa sebab kita jangan, dia buat salah pam tiba dia lempang dia. Dia tak faham apa-apa. Dia tak tahu pun apa kesalahan dia. So it's not good thing. Dia kena beritahu pada budak sendiri untuk faktor-faktor dia betul, kena cerita apa yang dia buat salah. Maka dia akan absorb that lesson dan mudah-mudahan dia akan adapt kemudian hari. Contohnya kalau kita tengokkan budak-budak duk main dekat pagar-pagar dekat masjid, dia pun main berlari dalam masjid. Kalau kita terus ugut dia, ni hampa duk lari, sat lagi tibas hampa, maka dia akan hampak pada tibas saja. Yang ni hukuman. Sebab tu dia akan masuk dalam kepala otak dia, orang masjid suka marah. Tapi try pergi ke dia, ni tak mau lari, sat lagi jatuh sat lagi sakit. Maka walaupun dia kadang-kadang dia tak berhenti daripada lari, tapi otak dia dapat terima dah satu maklumat. Kalau lari jatuh sakit. Mungkin pendidikan itu tidak masuk pada hari nasihat yang berlaku, tapi dia akan berlaku pada hari-hari yang lain. 3-4 hari lagi baru dia teringat, Pak Long tu abang lah, kalau lari boleh jatuh, kalau naik pagar boleh tersembam. Kalau dia akan main. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan, Allah memberikan otak kepada manusia ini dengan cara cara prosesor itu bergerak itu dengan cara yang mungkin berbeza-beza. Ada orang yang laju, dia pakai 8 gig punya. Ada orang yang mungkin 254 Mbps sahaja. Tapi lambat atau cepat dia akan proses itu berlaku. Maka pada peringkat awal, tuan-tuan, disebut oleh dalam kitab Ihya Ulumuddin berkaitan kepada anak-anak ni kena dididik apa? Perkenalkan dia Allah dan Rasul. Perkenalkan dia. Apa maksudnya? Duduk saja tanya tentang Nabi, ajak lagu anak Nabi kita. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Kita mungkin nampak sudut nyanyian, anak pun akan ikut nyanyi. Betul, dia suka. Tapi walaupun dalam tu dia dapat satu pendidikan. Anak Nabi ada 7 orang. Ajarkan sirah itu kepada. Sebab tu tuan-tuan, senang, simple tuan-tuan. Balik ni tanya anak-anak tuan-tuan, dia kenal tak Nabi? Nabi lahir kat mana? Nabi ada anak berapa? Siapa isteri pertama Nabi SAW? Kalau anak kita tak kenal, tuan-tuan, kita wajib buat sembahyang taubat. Sebab ada kesalahan yang kita buat dalam pendidikan anak. Tiba-tiba anak boleh kata Ronaldo dia kenal macam mana, Messi dia kenal, Mbappe, Erling Haaland dia kenal, tak kenal Rasulullah. Tuan-tuan, percayalah ada benda yang tak kena dalam pendidikan dan kita dah buat salah. Stop blaming, pointing a finger untuk halahkan isteri. Ni isteri saya lah ustaz, duduk rumah duduk tengok cerita Korea, tengok anak. No. Isteri yang jaga anak besar rahmat dah. Dia mau dia tinggal anak orang tahu. Maka tolong kita betulkan balik pendidikan awal kepada anak ini bermula daripada apa yang kita mampu buat bersama-sama. As simple as that. Kalau kita tak mampu, kita terlalu sibuk, pastikan ada pendidik yang boleh sampaikan ilmu itu kepada anak-anak kita. Kita banyak buat salah. Saya sebagai ayah pun saya rasa banyak kesalahan yang saya buat pada anak-anak, tapi kita keep improvise. Mudah-mudahan ada kebaikan dan jangan malu untuk minta maaf pada anak-anak bila kita buat salah. Ajarkan tauhid kepada anak pada kecil, maka mudah besar mereka akan terus mentauhidkan diri kepada Allah. Jangan sisihkan ilmu tauhid pada mereka, ilmu untuk mengenal Allah dan Rasul, kerana saat mereka tidak mengenal, maka mereka akan tidak sekali-kali mencintai Allah dan Rasul. The moment mereka dah berdewasa, remaja tanpa mengenal Allah dan Rasul, maka biasanya semakin jauhlah mereka akan hanyut daripada mengenali. Kerana waktu tu mereka dah mula mencari idola-idola dengan cara mereka sendiri. Wallahu a'lam. Permulaan ini Ustaz, kita banyak membicarakan tentang didikan anak secara umum. Ada satu soalan, bagaimana kita nak mendidik anak secara berbeza, lelaki dan juga perempuan, seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Fatin Syuhaidah. Ayuh kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, cara mendidik anak perempuan dengan anak lelaki juga berbeza. Bagaimanakah cara untuk kita tetap istiqamah dalam mendidik anak-anak sesuai dengan jantina mereka dan mengikut tuntutan agama dengan sewajarnya? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Puan Fatin Syuhaidah. Tu soalan yang sangat baik. Ni soalan rare dia panggil.
barang dono item. Tak kena barang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Soalan berkaitan jantina, cara mendidik anak dan perempuan. Sudah pasti lelaki dan perempuan itu ada cara pendidikan yang berbeza-beza. Asasnya mungkin kita nampak sama, tetapi dari segi untuk nak treat anak itu sudah pasti diperlukan pada cara yang berbeza. Betul. Pengalaman saya tak ada sebab anak saya 6 semua latu-latu, semua lelaki. So tak sama, tapi saya ada anak susu, anak perempuan. Sebab saya dengan keluarga dengan ipar saya, kita cross. Isteri saya susukan anak dia, isteri dia susukan anak saya, so automatik anak dia dan anak saya tak ada aurat, dan saya dengan dia pun jadi anak susu. Baik. Kan? Jadi cuma dari segi pendidikan, ditulis dalam buku Psychology and Children, itu kanak-kanak dan juga psikologi, menulis kata apa, budak-budak ni mereka tidak mengenal jantina sampailah pada umur 2 ke 3 tahun. Maksudnya anak kita semua setahun 2 tahun tu dia tak kenal pun jantina dia apa. Kan, dia ni perempuan ataupun lelaki, dia tak faham. Sebab tu ada keadaan lama dah lah, saya ingat beberapa tahun yang lepas, ada seorang Allah, dia kata, Ustaz, saya nak jawab apa Ustaz? Dia kata, anak saya tanya, anak nombor 2 dia perempuan, anak sulung dia adalah lelaki. So anak pertama, anak kedua, anak perempuan ini tanya dia, Abah, kenapa adik dibahasakan diri dengan adik tak ada macam abang? Maksudnya ada angry bird macam abang dia. Lepas tu yang ayah ni pula, dia tak jawab, dia berkata apa, tak tumbuh lagi. Saya kata, mana boleh kata macam tu? Satgi anak dia tunggu bila nak tumbuh jenuh. Saya kata, jawab je lah, abang lelaki, adik perempuan. Oh, macam tu je Ustaz. Kadang budak-budak ni, you janganlah nak berkias-kias. Betul. Dia mana belajar ilmu balaghah, mana belajar ilmu mantik. Kan, nak berkias-kias pula. Budak ni kena straight to the point je. Betul. Cakap kat dia, kamu tu perempuan, dia tu lelaki. Kadang-kadang dia tengok abang dia dapat mainan, dapat apa dia, Power Ranger lah, dapat robot-robot. Dia nak robot, kita abang kat dia, kakak perempuan, kakak kena mainan yang sesuai. Ni pergi beli rantai kebal kat anak. La ilaha illallah. Dia tu perempuan. Tak kena kan? Tak kena lah. Maka, dan ni ada study case yang betul lah. Bila kita tak didik dengan kesesuaian dengan jantina dia, ni demi Allah satu kes yang betul. Ketika saya belajar di tempat pendidikan dia, di universiti saya, ada seorang sahabat saya ni, dia Allah bagi dia dalam keadaan yang lembut. Memang lembut, tak relaxnya. Tapi dia bukan pondan, dia bukan maknya. Cuma cara dia bercakap, cara dia berjalan, cara kehidupan tu lembut. Jadi waktu duduk di tempat pendidikan saya tu, dia dibuli. Saya bukanlah gangster ke apa tak, cuma waktu saya tengok dia bully tu, saya kesal, saya ambil dia duduk dengan saya. Duduk dalam bilik saya. Sebab tu waktu saya YDP college, saya ambil dia duduk agar saya nak hentikan daripada orang bully dia. Saya tak bully dia pun, demi Allah tak bully. Cuma saya susun jadual dia, okey masak. Sebelum ni dia kena masak hari-hari, dia kena buat assignment untuk orang. Tapi memang dia baik. Bila duduk tu, saya kata tak ada. Sekarang kita ikut jadual semua yang sama. Jadi cuma sebelum kita nak pergi pada cerita tu, apa kata kita tarik nafas seketika agar tuan-tuan jangan lari, duduk sekejap, kita ambil manfaat bersama selepas ni insya-Allah. Okey, baik, kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Baik, kita sudah banyak mendengar perkembangan Madat itu sendiri, dan pastinya Ustaz, pelbagai rancangan khusus telah dirangka dan disusun bagi menyantuni kanak-kanak juga remaja. Jadi bagaimanakah Madat memainkan peranan dalam rangka perkembangan potensi mereka? Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Terima kasih kepada Da'i Hakim dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz. Masya-Allah, sambil kita nak simpan cerita tadi ni, agar tuan-tuan tak kecoh kan. Jadi kita letak tu depan sikit, jadi kita buat saringan sikit berkaitan perkembangan Madat. Saya rasa ramai yang bertanya apa perkembangan terbaru. Alhamdulillah, setelah kita dah siapkan masjid kita almost 100% lah, dan budak-budak dah boleh datang main. Kita ada mini library dalam masjid. Alhamdulillah. Dan kita juga melancarkan Raya Haji minggu lepas, Raya Haji baru ni, pada hari yang pertama, kelab budak masjid.
apa fungsi kelab budak masjid ni? Untuk kita bagi insentif-insentif dan juga advantage kepada budak anak-anak muda yang bermula 18 tahun ke bawah untuk join kelab kita. Dan subhanallah Ustaz, untuk kelancaran dalam minggu ni saja, bermula daripada hari Ahad sampai hari Khamis, ni budak-budak yang datang semayang tak relax punya ramai. Wah, masya-Allah. Dalam kelab budak masjid ni, kita bekalkan kepada mereka siapa yang datang subuh berjemaah pada setiap pagi pada hari sekolah akan diberikan RM5 duit belanja. Masya-Allah. Duit poket. Oh, tuan-tuan, bersusun pagi-pagi. Ramai, Budak-budak yang ramai. Masya-Allah. Jadi minggu ni penuh lah. Saya takat saya pergi hari Ahad, Isnin, Selasa ni penuh lah budak-budak yang datang. Saya rasa 20-30 orang. Untuk permulaan saya rasa baiklah. Betul. Dan biasanya 20 budak ni dia bukan main seorang Ustaz. Dia bawa ayah dia. Betul. Ayah ni semayang lelong-lelong sampai dia kata, "Ustaz, apa Ustaz buat ni?" Tapi saya kata, "Okeylah, boleh semayang subuh." Dia kata, "Itulah baguslah juga. Saya anak gerak." Saya bukan kata anak orang lain, anak saya sendiri, Ustaz. Pukul 4 pagi dah set jam untuk bangun. Sebab apa? Nak pergi semayang kat masjid. Masya-Allah. Dan alhamdulillah konsisten minggu ni hari-hari pergi masjid. Sebab apa? Kelab budak masjid tadi. Bukan hanya dapat duit poket, mereka juga dibekalkan ilmu memanah, berkuda, berenang, ada training dia. Kemudian kita ada bilik gaming. Siapa yang bukan hanya semayang subuh berjemaah, mereka tambah dengan maghrib atau isyak atau 2 waktu solat lain. Maksudnya merit dia kena 3 waktu sekurang-kurangnya solat jemaah. Maka mereka boleh masuk bilik gaming sehari sejam. Ada PS5, ada, pada saya sejam is good lah untuk kita kontrol. Kita tak boleh nak halang, why not kita kontrol dan didik mereka dengan apa yang mereka suka. Jangan syok sendiri. Ni duk buat kelas pengurusan jenazah. Memang tak main lah, bakal-bakal jenazah lah yang main. Jadi kadang-kadang kena belajar meraihkan juga mereka, insya-Allah. Dan yang latest setelah kita sedang mensiapkan di depan masjid kita tu, tengok tadi dalam gambar, adalah Allahumma shalli Museum Ilmu Falak dan Metaverse. Maksudnya nanti anak-anak kita akan belajar ilmu falak itu dan juga Metaverse ini, sirah Nabi melalui Metaverse pakai Oculus saja. Masya-Allah. Jadi ini adalah benda-benda yang kita sedang raikan, dan insya-Allah bermula daripada minggu ni, hari Sabtu dan Jumaat, kita akan mula kelas Al-Quran khas untuk kanak-kanak, khas untuk warga emas. Kita asingkan. So makcik-makcik yang mungkin baru nak belajar Quran, jangan malu, boleh datang. Kelas tu khas untuk makcik-makcik saja. Dan kelas khas untuk kanak-kanak pun kita buat. Maksudnya deposit je. Tuan-tuan yang mendaftar untuk minggu ni saja kita baru lancar. Yang dah daftar saya rasa hampir 400-500 orang. So tolong daftar segera, mana-mana orang yang berada di Sungai Petani. Bayaran dia apa dia? Free of charge. Jadi tuan-tuan tak main juga, memang hantu raya lah, tuan, tak rugi lah. Maka saya mengajaklah tuan-tuan untuk mengambil kemanfaat ini bersama. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, sebenarnya bila kita mendengar perkembangan Madat, menarik sebenarnya kerana meraihkan golongan tua maupun muda. Jadi dengan kepelbagaian inisiatif yang terus-menerus dilakukan oleh Madat ini, Ustaz, apakah harapan Ustaz pada mereka yang sedang menonton ini? Baik, harapan saya insya-Allah tuan-tuan, saya tak mampu berjuang berseorangan diri. Ni pun lah tuan-tuan dah tak tuntuang dah ni. Tuan-tuan hari Rabu saya ada di KL, hari Khamis kemarin balik sekejap, pagi tadi datang balik, saat lagi malam saya forum di Kuala Terengganu pula. Hari Sabtu pagi di Kedah. Memang melilau merata lah. Berusaha yang terbaik lah untuk kita nak bawa Madat ini kepada orang ramai. Saya tak minta banyak tuan-tuan, saya minta yang pertama doakan kepada kelancaran, dan yang kedua kita jalankan kempen wakaf buat mak ayah, derma buat mak ayah ni. Tuan-tuan, jomlah kita rebut peluang berkat hari Jumaat ni. Dengan berkat tuan-tuan sumbang banyak kebaikan, kita sedang siapkan Dewan Kenduri, pakej mampu kahwin. Bawah RM10,000 tuan-tuan boleh kahwin saja, kecuali pengantin yang saya tak nak provide. Yang lain semua kita sediakan. Kalau pengantin pun tuan-tuan minta, balik awal lah saya. Kan? Jadi kita cuba yang terbaik lah kita daripada ummah kepada ummah. Dan tuan-tuan mana yang menyumbang pada pagi ini, tengok pada nombor yang tertera, nombor akaun dan juga nombor telefon. Kita akan bekalkan dengan satu e-book yang pada saya sangat bersesuaian dengan tajuk. Dan e-book ni saya dah tulis, saya rasa dah setahun dah. Jadi tengok tajuk pada pagi ini pun bersesuaian dengan e-book ni, berkaitan pesanan Luqman Al-Hakim yang telah dijilidkan dalam buku, dalam e-book ni. Jadi dalam ni kita tengok apa yang disebut oleh Luqman Al-Hakim secara detail dalam surah Luqman, dan juga macam mana kita nak menjadikan Rasulullah idola kepada anak-anak. Ada yang saya khulasahkan dalam ni, dan ada 4 cara pendidikan Rasulullah kepada anak-anak. Masya-Allah. Kita dah belajar mungkin 1-2 je, ada 4 yang diajarkan manhaj macam mana nak syllabus kepada anak-anak. Dan banyaklah tanggungjawab mak ayah, cara nak pantau gadget pada anak-anak. Kita dah buat kajian dalam buku ni, maka saya mengajak tuan-tuan untuk tengok dan dapatkan. Kalau tuan-tuan tak menerima pun tak apa, tuan-tuan pergi ke Madat Center dapatkan buku ni, insya-Allah. Pada saya penulisan ni perlu dikongsi walaupun tuan-tuan tidak membayar apa-apa. Itu adalah
satu benda yang kita harapkanlah. Jadi tuan-tuan teruskan menderma, kita masih perlukan hampir 10 juta untuk kesiapan projek kita di Madat. Saya tak mampu bersawangan, tapi saya tahu tuan-tuan ada bersama saya. InsyaAllah Allah bagi kebaikan. Nah, ambil satu ni. Baik, jom sama-sama kita bantu Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra. Dan kepada sedang penonton, terlepas info atau syarat dari awal tadi, kecap semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang juga. Akhir kata, kita berhenti dahulu di TV3. Teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat pendidikan orang dulu, sekali jeling terus berpaling, sekali cakap terus cekap, sekali rotan jadi ingatan, sekali berubat terus kuat, sekali mondok terus menunduk. Jadi mudah-mudahan anak yang kita didik pada hari ini menjadi anak yang soleh juga solehah. Saya tertarik dengan soalan datangnya dari sahabat kita Noris Penang. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Anak-anak zaman sekarang tak sama dengan anak-anak zaman dulu, di mana teknologi kini semakin canggih. Ibu bapa sekarang memerlukan persediaan mental, fizikal, emosi dan jiwa dalam mendidik anak-anak. Adakah persediaan ini perlu untuk ibu bapa dalam membentuk institusi kekeluargaan sepadan dengan zaman sekarang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Kak Noris Penang. Orang abang kata orang Penang, dah pun nama Penang. Gambar profil pun bendera Penang. Orang Penang betul ni. Masya-Allah. Terima kasih kepada Kak Noris. Subhanallah, soalan yang sangat baik berkaitan nak mendepani dunia arus kemodenan. Betul. Dengan kecanggihan teknologi ini adalah satu cabaran yang sangat luar biasa lah, khususnya kepada kita mak-mak ayah hari ini. Dan dalam satu hadis disebut dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, Syekh Fahmi Zamzam menghimpunkan dalam satu hadis berkaitan di antara tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, la takhumus sa'ah hatta yafidhal mal wa tazharal fitan wa yaksurul harju. Hadis itu Nabi kata apa? Tidak akan berlaku kepada kamu ini kiamat sehingga mana Allah mendatangkan pada beberapa keadaan. Di antara Nabi sebut apa? Yafidhal mal. Akan didatang kepada kita limpahan harta benda yang melimpah ruah. Syekh Fahmi Zamzam menterjemahkan yafidhal mal ini, yang pertama harta yang fizikal, yang kedua adalah teknologi. Maka dalam bab ni sudah pasti dalam bab teknologi yang didatangkan kepada kita dengan ujian yang sangat berat, dengan gadget-gadget yang tak relax punya canggih-canggihan yang kita pun dah ketinggalan zaman. Kan, kalau dulu nak tengok TV kena menghadap dengan televisyen semata-mata. Nak tengok cerita apa-apa ada waktu-waktu tertentu. Sekarang tak ya. Semua boleh buat pada mana-mana waktu. Dalam bilik ayak boleh tengok cerita. Kan? Khatam cerita tu bila? Waktu tengah duduk berak. Loh, kemas cara ni kan. Kan, waktu mana duduk atas flat? Waktu mana? Sebab dengan teknologi rentas sempadan ini. Maka sudah pastilah sangat diperlukan, cuma berhati-hati dalam kita nak membetulkan masalah, jangan ditambah pada masalah. Jangan menggunakan masalah untuk selesaikan masalah, sebab matlamat tidak menghalalkan cara. Kadang anak kita buat salah, anak kita buat silap, jangan dibetulkan dengan kekerasan. Sebab the moment kita betulkan dengan keras, mungkin dia akan patah. Tapi kalau kita terlalu lembut, mungkin dia akan bermasalah. Pegang bagi elok. Kalau terlalu keras, dia akan patah. Kalau terlalu lembut, dia akan bermasalah. Sebab apa? Dia akan rasa apa yang dia buat itu semua betul. Macam tadi pergi rumah orang ambil barang. Maka mak ayah tak marah. Dia kata ini benda yang betul. So sampai ke besar, benda itu cuma diubah waktu kecil orang tak rasa apa, waktu besar dia ambil dikira sebagai mencuri. Padahal kecil tu pun mencuri dah. Cuma mencuri yang kita neutralkan benda tu, kita normalisasikan keadaan tersebut. Maka sebab tu apa yang salah kena bagi tahu kata salah. Dan dalam bab ni kita kena faham satu, tak ada syllabus yang confirm berjaya pegang dalam bab tu. Ada orang boleh cerita saya didik anak saya dengan cara macam ni berjaya. Dengan cara dia belum tentu berjaya pada anak kita. Betul. Sebab tu saya kata daripada awal perbincangan kita pada pagi ini sangat subjektif. Tuan-tuan datangkan pada kita mana buku yang boleh bercerita tentang psikologi, tentang kaunseling yang
confirm berkesan pada semua orang. No, tak ada. Dia macam ilmu rumah tangga. Ya. Kan? Ada orang kata saya pakai teknik ni, alhamdulillah bini saya dengar cakap. Saya dengar cakap macam ni, bini suami saya dengar cakap. No, berkesan pada kamu, belum tentu pada orang lain. Maka jangan disamaratakan pakaian anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Pakaian rumah tangga kita dengan pakaian rumah tangga orang lain. No, it's not same. Maka corakkan mengikut gaya kemampuan kita, mengikut batasan yang ada. Yang pasti Quran abang melalui pesanan-pesanan Quran itu yang paling relevan. Adapun yang bacaan-bacaan lain sebagai tambahan untuk kita mengambil sudut improvise kita. Banyak penulisan-penulisan dah dibuat dalam ilmu parenting ini. Saya rasa kalau pieces dekat mana-mana library pun tuan-tuan demam nak baca, guling-guling pun tak habis. Betul. Cuma yang pasti sama-sama kita improvise. Ada kekurangan, tambah baik. Ada masalah, cari punca masalah. Jangan mencari siapa yang buat masalah, cari penyelesaian daripada masalah tersebut. Itu adalah paling keutamaan pada kita sama, insya-Allah. Baik, jadi kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kenal anak-anak kita supaya kita boleh mencari masalah yang dihadapi oleh mereka. Soalan yang akan kita utarakan selepas ini menarik untuk sama-sama kita bincangkan. Kalau boleh kita lihat bersama. Dari Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Perlukah kita menentukan cita-cita anak-anak? Yang kedua, sejauh mana kita harus memberi ruang, kebebasan dan pilihan buat anak-anak dalam menentukan apa sahaja keputusan yang diambil. Seterusnya, selama mana kita harus melepaskan tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk mengajar anak agar lebih berdikari. Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Ui, boleh hafal Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih pada Kak Ayat kita. Saya biasa dengar Kak Ayat duk call kan. Betul. Tapi hari ini Masya Allah dia tanya, ditinggalkan soalan. Ada 3 soalan, maka kita cuba rangkumkan agar dengan ruangan waktu yang ada. Berkaitan yang pertama, perlukah kita tentukan cita-cita anak dan sejauh mana kita harus memberikan ruang? Saya rasa soalan ni boleh kita satukan tu. Yang pertama, mak dan ayah tolonglah fleksibel dan berlaku rasional dan adil dalam bab ni kepada anak-anak. Yeah. Saya yakin kita ni, saya Gen Y, Ustaz Gen Y, mungkin Kak Yat Gen X dan ada baby boomers. Zaman kita tak dinafikan. Memang kita dibentuk dalam bentuk apa? Kalau dulu mak ayah kita selalu pesan apa? Belajar pandai-pandai, nanti kerja. Kalau kerja pandai-pandai ni, dia punya benchmark dia kena jadi doktor. Dia. Kedua, kalau tak boleh jadi doktor, kerja kerajaan. Yeah. Salah tak kerja kerajaan? Tak salah. Sebab dia memberikan, mak ayah ni nak apa? Nak take for granted je. Yeah, betul. Nak security kepada anak agar kerja kerajaan, you ada gaji yang tetap, you boleh buat loan, beli rumah, beli kereta dalam keadaan hidup yang average lah kata. You tak perlu nak struggle dan sebagainya. Salah tak pesanan tersebut? Tak salah. Tapi tuan-tuan percayalah, kalau tuan-tuan bagi pendidikan yang sama kepada anak hari ni, dia akan rasa macam, apa benda pula aku mengaji pandai untuk jadi doktor. Banyak lagi pilihan lain. Boleh jadi pilot, boleh jadi businessman, boleh jadi certified chartist, boleh banyak pilihan. So sebab tu saya rasa tadi kena belajar untuk fleksibel. Mak ayah kita ajak salah tak salah. Menjadikan siapa kita hari ni, berjaya dengan cara kita. Tapi jangan kita bawa photostate framework yang sama nak compactkan dengan anak kita, pasti tak akan boleh. Maka sebab tu kena belajar untuk fleksibel. At least kita bantu dia. Sekarang ada banyak saya tengok UKM, UM mereka buat test untuk career pass anak-anak. Dia ada test Ustaz. Kita buat test tu, kita boleh at least kita boleh justify kat mana kecenderungan dia. Sebab budak-budak ni dia punya cita-cita mengikut siapa yang dia tengok dan siapa yang dia kawan. Betul. Kawan-kawan dia minat nak jadi ni, dia nak jadi tu tak? Lepas tu kalau tengok buku cita-cita kita dulu berubah-ubah. Saya nak jadi doktor pakar. Fizik, biokimia tak ambil SPM. Fikir-fikir apa benda aku nak jadi, nak bedah benda apa ni kan. Tak realistik sebab kita tak ada career pass itu. Maka kena bantu anak-anak. Saya sebab tu pelajar-pelajar saya sampai hari ni masuk di mahat saya, benda pertama saya buat career pass test dulu. Nak jadi apa? Daripada 40 lebih pelajar, tak sampai 15 orang nak jadi ustaz. Jangan paksa jadi ustaz, hafal Quran jadi ustaz. Tu betul macam tu. Tak boleh macam tu. Ada yang nak jadi pilot, ada yang jadi arkitek, bantu dia. Okey, habis Quran tahun pertama, hafal hadis tahun ketiga, ambil akademik. Ambil akademik sebab apa? Melayakkan kamu untuk pergi ke IPTA. Kena jelas kepada dia. Okey, kamu nak jadi doktor. Okey, habis untuk IGCSE ataupun SPM, ambil subjek untuk jadi doktor. Tak payah ambil yang lain. Tak ambil policy account, tak payah ambil yang lain. Kita bukan nak himpunkan dulu zaman kita ustaz himpun 20A, 22A, demam kawan tu nak belajar. Betul. Fokus kepada career pass je. Nak jadi doktor, fizik, biokimia, lulus sains, lulus matematik, bahasa Inggeris, bahasa Melayu,
pendidikan Islam yang asas-asas sudah. Okey, habis ambil foundation dekat mana? The best pergi kat negara mana? Yang paling bajet kat negara mana? Kita bantu. Untuk di Mahat saya, kita bantu untuk career pass dia. Nak jadi engineer, okey 5 tahun. Nak jadi doktor 6 tahun. Kamu nak jadi apa? Kena bantu dia. Nak jadi guru, okey? Ambil di mana sekian-sekian. Jadi mak ayah kena bantu kat situ. Ada sekarang. Tolong jangan zalim pada anak-anak. Bantu dia di situ. Baik. Jangan, yang kedua, jangan paksa anak jadi apa yang kita nak. Demi Allah, saya jumpa baru ni ada seorang sahabat saya, baru sembang, Ustaz, baru sembang sangat dengan sahabat saya ni. Dia Ustaz, dia nak jadi tukang masak. Dia memang dia minat gila bab masak ni, kira memang dia masak sedap gila. Meninggal tahap dia masak sedap. Saya terang, saya makan steak paling sedap di dunia dia masak. Masya-Allah. Masak kat rumah ya. Even saya pergi beli daging raw mentah tu, pergi kat dia masak, makan dia, ya Allah, rasa berguling-guling daging dalam mulut tu. Tapi sedap lah, sedap. Bila tanya dia, baru dia cerita, dia Ustaz, dia kata saya dulu memang nak jadi, dia nak ambil ekonomi rumah tangga. Tapi disebabkan parent yang paksa dia untuk apa? Parent paksa untuk dia untuk jadi, sebab dia pelajar straight A. Memang pandai, tak relax punya budak ni, kepala otak dia tak tahu lah makan kismis apa, memang pandai. Jadi bila pandai, minta mak ayah minta dia jadi ambil sains. Ambil sains budak pandai. Kan kat sekolah dulu, kalau budak pandai ambil sains, budak tak pandai ambil prinsip account, ambil ekonomi, ambil hal pelik-pelik tu, sastra. Padahal benda tu semua pilihan dalam pendidikan, semua ada jenis dia. Bila paksa, dia kata apa? Tingkatan 4 dan tingkatan 5, dia tak belajar langsung. Sebab apa? Rebel. Dia masuk, dia ambil ikut mak ayah, anak yang baik, taat, masuk buat degree dalam subjek yang dia pun tak suka juga. Dan hari ni dia kata kalaulah dia duduk pada jenis dia, jadi dia akan jadi syekh yang paling berjaya, standard Gordon Ramsay lah dia kata. Masya-Allah. Nampak kata hebat. Tapi memang sedap Ustaz dia masak. Dan kita nampak damage itu, emotional damage itu berlaku ketika dipaksa. Dan saya duduk dibesarkan dalam universiti pertahanan, universiti yang duduk dalam askar, ramai gila orang yang kena paksa. So bila kena paksa ikut mak ayah, dia tak minat jadi askar, menzalimi hak orang lain, menzalimi diri sendiri, membunuh career pass dia, dendam kepada mak ayah, tak mau balik ziarah mak ayah. Dia kata aku kahwin, aku tak mau balik mak ayah. Maka hati-hati. Maka kita nampak benda remeh, kita rasa macam alah, saya nak didik anak saya, tak salah mendidik, tak salah kita bantu, tak salah kita dorong, tapi jangan paksa dia jadi apa yang kita nak. Even hafal Quran, saya tak wajib ke orang untuk paksa anak dia. Kalau nak paksa diri sendiri. Mai duduk kata hafiz saya, tu suruh paksa anak. Dan tolong dalam bab ni, tolong fleksibel, rasional. Kita bukan hidup di zaman tahun 90-an, kita hidup di zaman 2020 yang kita dipandang dengan anak-anak muda yang sangat luar biasa. Golongan alfa beta adalah golongan yang sangat rare untuk kita berhadapan dengan mereka. Maka rarekan juga diri kita untuk ilmu pengurusan bersama mereka. Wallahu a'lam. Raikan, beri peluang dan ruang kepada anak-anak kita. Kita nak bertakbir seketika, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan kepada kita semua dapat sama-sama kita amal lalu sebarkan kepada mereka yang lain. Soalan seterusnya pagi ini, ayuh kita lihat bersama, datang dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, anak zaman dahulu jelingan tajam dari emak sudah difahami. Anak zaman sekarang mata emak terjegil pun belum tentu faham. Signal tersirat di sebaliknya. Kemanakah hilang maksud dan impak zaman kegemilangan jelingan kaum emak zaman kini? Terima kasih Ustaz, terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Silakan. Terima kasih kepada Kak Intan Zurina kita. Soalan sangat baik. Saya rasa setiap orang Allah memberikan dia ada aura, ada izzah yang tersendiri. Dia ada dia punya karakter dia. Kan? Kalau saya ingat saya lah, ayah saya ni seumur hidup saya boleh kira berapa kali saja saya nampak dia marah. Jujur ayah saya memang hidup dia senyum je, pergi mana pun senyum, orang kata senyum, orang buat apa senyum. Tapi waktu zaman kami kecil, walaupun ayah saya tak pernah pukul, tak pernah marah, tapi dia ada satu aura yang kita akan sebelum maghrib memang lari nak sampai di rumah sebelah ayah. Dia ada satu benda yang padahal tak garang, tapi dia ada satu
satu aura yang kita takut dengan dia. Tegas dia tu. Kita tak mau dia marah macam tu. Dan kenapa hari ni kalau kita rasa macam hilang sebab kita yang mendorong ke arah tu. Dia buat salah kita tak marah, betul. Kita tak tegur, kita tak pernah, dan pada dia semua benda yang dia buat adalah betul. So bila semua benda betul, hang tengok apa terkeluar menjadi mata pun pada dia, aku buat betul. Ya, betul. Aku buat betul. Betul kan? Dulu kalau kita tengok orang dulu kalau kita tengok jeling tu pun sebab kita tahu itu adalah macam seolah jelingan amarah. Macam disebut dalam hadis cerita tentang malaikat Zabaniyah kan, cerita mata dia sebenarnya orang tengok tu memang balik awal dah. Maka tuan-tuan, kenapa hari ini tidak ada jelingan-jelingan itu, maka tuan-tuan kembalikan dia, bukan untuk menakut-nakutkan anak. Biasa dalam pasangan suami isteri ni mungkin mak-mak ni anak-anak dah jadi normalisasi dengan kemarahan mak. Mak jadi hak organ tu depa jadi tak apa nak takut sangat. Lepas tu ayah kena simpan. Jangan kita pun jadi macam mak. Raja balik duk mengamuk, raja marah, maka lama-lama bila dia dah selalu tengok kita marah sangat, dia akan hilang rasa takut tadi. Kita bukan nak takutkan dia, tapi at least contohlah kita tengah semayang, dia buat masalah, kita tengok tu keluar api tu dia dah parui kan. Saya rasa saya marah tu akan berlaku juga sekali-sekali dengan anak saya. Semalam bawa anak pergi semayang di Masjid Madat. Kami sampai tu kebetulan imam dah habis. Duk siap-siap solat, anak siap-siap lambat. Lepas tu kita pergi masjid, anak dah habis semayang. Ni semalam cerita ni. Saya kalau tuan-tuan, saya macam ni lah. Tak ada lah marah, rasa nak marah, tapi sekali-sekali keluar juga. Jadi anak saya nombor 4 tu dia tak relax sikit. Umat West Fahri tu. So apa berlaku adalah dia main semayang tu, saya tak perasan dia bawa makanan. Dia bawa kuih Melaka. Kuih Melaka kan dia bawa dalam bekas. Dia bawa. So dia semayang tu dia pegang kuih Melaka. Saya tak tahu. Dia syok je bila saya bagi je salam. Dia semayang 4 rakaat tu dia pegang kuih Melaka di tangan. Dia semayang sebelah mama dia. Sebelah isteri saya. Habis bagi salam je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Terus dia disclaimer. Walik, Ai semayang elok hari ni. Saya tadi pegang kuih Melaka tu. Kita dah rasa pelik dah. Kalau orang yang tak buat salah, dia takkan claim macam tu. Betul. Dia claim je dah. Bagi salam ya. Assalamualaikum. Terus, Walik, Ai semayang elok hari ni. Barulah mama dia beritahu. Isteri saya kata, abang, tadi dia semayang, dia pegang kuih Melaka. Nak abang kata apa? Dia ada rasa, padahal mama dia kat sebelah tadi, dia tak rasa takut. Tapi, kita perlukan benda tu dalam rumah tangga. Kalau bukan pada suami, pada isteri. Kalau bukan pada isteri, pada suami. Ada keadaan yang pada isteri yang ada jelingan tu. Perlukan agar check and balance dalam rumah tangga. Sebab kalau seorang marah, seorang kena pujuk. Kalau kita dulu ayah tibai, mak akan pergi sapu minyak gamat. Contoh. Dan perlu benda tu agar anak tahu dalam kesalahan dia ada tempat untuk dia nak berpaut. Bila tak ada tempat paut, macam jadi kes tadi kita tengok takut kita. Bila dia tak ada tempat dia nak buat report polis pun pihak sekolah mungkin buat tak tahu, orang buat tak endah. So macam mana dia melampiaskan marah dia kepada adik dia dengan cara dia cekik. Kalaulah betul kes buli itu berlaku dan tidak ambil tindakan, semua yang terlibat tadi tanggung depan Allah, kerana kita membunuh emosi seorang budak yang berubah sikapnya, berubah semua benda pada dia, dunia tak pedulikan dia. Maka attention yang dia buat adalah dengan dia lepaskan amarah kepada seorang, cuma na'uzubillah berlaku kepada adik. Allahuakbar. Dia cekik adik, kita tak boleh nak brain benda tu. Tapi pada orang yang sedang damage, dibuli, jangan ambil mudah. Banyak sangat kes saya tengok. Saya pernah melihat keadaan tersebut waktu zaman universiti. Ada orang yang kes Zulfarhan kan, banyak benda-benda mereka ini dibuli dan mereka sedang mensanatkan buli tersebut kepada orang lain. Sebab tu benda ni harus dihentikan. Orang yang pernah dibuli, kalau dia terus buli orang tu dia akan melahirkan pembuli yang baru. Maka apa yang perlu dibuat adalah kena tarik puzzle itu akan sanad itu terputus, mursalsal itu diputuskan. Maka tuan-tuan dan saya yang perlu buat benda tersebut. Datangkan ada izzah dalam rumah tangga pada pasangan sama ada pada suami atau pada isteri. Usahakan bersama. Kalau seorang garang, yang ni jangan duk geng nak garang juga. Hentikan. Biar kita jadi orang yang ibunya, jadi penenangnya. Kalau dia dah tenang, kita pula menjadi singanya. Betul. Agar anak tahu dalam kitaran itu ada what's right is wrong. Apa kalau ada orang yang marah, ada tempat bergantung. Jadi
Mudah-mudahan kita belajar sama-sama lah insya-Allah. Nanti kita akan sebagai penutup, saya rasa ada beberapa minit nanti kita akan ceritakan kisah yang tergantung tadi. Okey, baik. Jadi mungkin barangkali pendidikan orang zaman dahulu yang baik boleh sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-sama kita tinggalkan, sebab kita takut kerana anak zaman pada hari ini cukup menakutkan kita. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Jadi sebagai kesimpulan penutup kepada kami semua, boleh kongsikan. Baik, sebelum menutup seminit kita ambil ruang masa yang ada berkaitan kes tadi tergantung. Saya kata tadi yang sahabat saya tadi yang lembut tadi sampai hari ni masya-Allah, bila mana pendidikan dia di rumah, mak dengan ayah dia, ketika mak dia mengandungkan dia, mak dengan ayah ni nak anak perempuan. Zaman dulu tak ada mesin scan 5D lah apa semua tu kan. Jadi daripada dia nak anak perempuan, Tok Bidan kata anak perempuan. So beli semua peralatan perempuan, bilik dihias dengan bilik perempuan. Bapak dia orang yang senang lah. Bila keluar-keluar ada Angry Bird laki, latu-latu, maka mereka masih melayan anak itu seperti perempuan. Even ayah dia panggil dia baby. Allah Akbar. Bahaya duduk kami mesti tempat askar tu. Baby. Baru saya tahu waktu tengok ayah dia panggil, saya tahu dah misi-misi mungkin kekurangan lack of waktu education. Dan hari ini memang jadi lembut lah. Tapi dia baik. Dia okey. Cuma jadi lembut sebab cara layanan. Dia rumah semua warna pink. Ni patung-patung, bukan kalau kita main kereta kebal, helikopter, dia main patung-patung. So benda tu tolong betulkan. Kalau anak kita lelaki, ajarkan dia untuk mainan lelaki, pakaian lelaki. Jangan sebabkan anak yang sulung perempuan, anak nombor 2 lelaki, kita bagi anak pakai baju kakak. Tolong betulkan benda ni. Baju murah tak apa, tapi itulah pendidikan kepada dia. Dan kesimpulan dia tuan-tuan pegang, belajarlah bahawa ilmu rumah tangga ni takkan pernah habis. Untuk kita belajar, apatah lagi ilmu parenting sampai ada kita mati atau dia mati. Apatah lagi pada anak lelaki, anak perempuan sampai dia berkahwin. Tanggungjawab tak terputus, bukan takat di dunia, kita akan bawa kepada akhirat. Maka jom kita sama-sama pertingkatkan ilmu parenting dalam rumah tangga. Mana yang kurang kita perbaiki, jangan kita salahkan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagi memberkati program kita pagi ini, doa ringkas. Silakan. Baik tuan-tuan, jom kita sama doa, dan saya minta yang terakhir ada lebih 2,000 orang sedang menonton ni, bantu saya untuk share dan sebarkan kebaikan bersama agar mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat kongsikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu kafi'u mazidah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tangan kami tadah pada pagi ini, tangan banyak buat dosa ya Allah. Ya Allah, sebagai mak dan ayah kami banyak buat silap dalam mendidik anak-anak kami. Kami berdosa kepada anak-anak kami. Kami banyak buat kesalahan yang tak betul. Kami banyak cakap benda yang tak baik di depan anak-anak kami. Kami tunjukkan teladan yang buruk kepada anak-anak kami. Kami banyak buat benda-benda yang menjadikan akhlak mereka tidak baik hari ini, sebab daripada cerminan kami ya Allah. Maka ya Allah, pada pagi hari Jumaat ni ya Allah, pada bulan haram, bulan Zulhijjah ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami sebagai mak dan ayah, dan Kau izinkanlah dapat kami memperbaiki kesalahan daripada kami lakukan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang masih ada mak dan ayah, Kau permudahkan urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami. Kalaulah ada perkataan buruk ataupun perbuatan buruk yang kami buat kepada mak dan ayah kami, izinkan segera kami mohon kemaafan, sebab kami takut Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya ya Allah. Ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan usaha mereka di sana. Lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Pada kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta haram, riba, rasa syubhat, ampunkan semua dosa kami ya Allah. Berkatilah majlis kami pada hari ini ya Allah, dan kepada semua penonton channel Ustaz ya Allah, Kau masukkan kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita, dan kepada seluruh keluarga besar Channel Ustaz, teruskan menonton Channel Ustaz pada setiap pagi. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapatlah memberi manfaat kepada kita. Akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.